Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini adalah Teorem Pythagoras. Untuk makluman semua, Pythagoras adalah seorang ahli matematik Greek yang hebat, di mana beliau telah dilahirkan sekitar tahun 580 sebelum Masihi di Greece. Sejak 2000 tahun yang lalu ada satu penemuan yang hebat tentang segitiga. Tahukah anda apakah penemuan tersebut? Dan oleh yang demikian, hari ini saya ingin merungkai penemuan hebat ini dengan melakukan uji kaji terhadap segitiga bersudut tepat. Tahukah anda bagaimanakah bentuk segitiga bersudut tepat? So, kalau kita tengok dekat sini, inilah gambaran bagaimana hasil kita punya pembelajaran pada kali ini. Kita akan buat rajah ni, dan untuk semua maklum bahawa M and O adalah segitiga yang bersudut tepat. Sebab kalau kita uji dekat sini, memang ia adalah segitiga bersudut tepat. Untuk menguji uji kaji ini, ada 3 langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama, kita akan membina segitiga bersudut tepat. Yang kedua, kita akan membina segi empat sama pada setiap sisi segitiga tersebut. Dan yang ketiga, kita akan mencari luas bagi ketiga-tiga segi empat sama tersebut. So, ini adalah gambaran dia lah. So, ada 3 segi empat sama, dan di tengah-tengahnya adalah segitiga bersudut tepat. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan langkah yang pertama. So, yang pertama kita akan bina segitiga bersudut tepat. So, kompas tool, dan kita bina circle. Translation arrow tool, so just stick dekat point ni lah, dekat point yang kita bina tadi. Dan kita akan construct segment. Okay, labelkan point A and point B. And then dalam pada masa yang sama, kita akan bina lagi satu garis lurus, garis serenjang. Construct, so garisan AB di point B. Construct perpendicular line. Point tool, so letaklah kat atas ke kat bawah ke, sama je. So letak kat atas. And then semula translation arrow tool, so tadakan pada point A dan point yang baru ni. So, construct segment. Okay, so gunakan text tool, labelkan point yang baru ni sebagai C lah. Okay, jangan lupa kita kena bina garisan pada BC ni. So just gunakan translation arrow tool, tikkan pada point B and C, construct segment. So now kita dah berjaya membina segitiga bersudut tepat. So kita akan buang garisan yang tak sepatutnya lah. So garisan putus-putus dan bulatan ni. So display height path object. Now kita dah berjaya membina segitiga bersudut tepat. So bagaimana kita nak tahu yang segitiga ini adalah bersudut tepat? So mungkin kita boleh check gunakan marker tool. So semula marker tool, so di point B ni. So kita dapatlah rajah dia. Saya ingat saya nak undo semula. Okay, gunakan marker tool, so di point B. Something wrong kat sini. Apa ni? So delete dah. Okay, marker tool B. Okay, so saya dah berjaya membina segitiga bersudut tepat. So kita nak uji adakah sudut ini 90 darjah. So just gunakan translation arrow tool and then measure angle. So kita berjaya buktikan bahawa sudut CBA adalah 90 darjah. Okay, kalau kita lihat di sini di sudut angle B ni, kita dapati bahawa ada double peta kat sini. So kita nak buang benda ni, so gunakan marker tool and then kita just double click. Alright, so jadi normal semula lah. Kemudian kita punya objektif, kita akan bina segi empat sama. Kalau mengikut langkah-langkah yang kita dah senaraikan di awal permulaan tadi, kita akan buat segi empat sama pada garis AB, garis BC dan garis AC. Kita mulakan pada garis AB dahulu. So dengan menggunakan kompas tool, so saya akan bina saya akan bina circle, circle. So di point A dan point B. Dan circle yang saya akan bina ni dia mempunyai jari sepanjang garis AB. So saya tandakan AB. Dan construct
circle by center plus radius. So saya nak radius dia radius size AB. So dia akan jadi bentuk macam ni lah. So now di point yang sama AB, saya akan construct perpendicular line. So now kita dapati bahawa dia ada titik persilangan di sini. So kita labelkan titik persilangan tersebut. Okey, ni yang pertama dan ni yang kedua lah. Okey, tandakan je. Alright. So kita labelkan point tersebut A, B, C. Okay, sorry, ni D and then E lah. And then translation arrow tu semula. Okay, tandakan pada point point A, point D, point E dan point B. Construct segment. Okay, so yang tak perlu ni kita hide lah. Dua garisan ni dan dua bulatan ni kita hide. So display hide path object. Alright, so kita berjaya membina segi empat ABED. So kita nak semak lah betul ke tak dia adalah bersudut 90 darjah. So kita tandakan lah. Alright, so kalau mengikut firasat saya, simbol bentuk macam ni dia adalah 90 degree Celsius. 90 darjah Celsius ke? No, 90 darjah saja. So transformation arrow tool, and then kita akan check lah. So just tick dekat sudut yang ada kat sini. Kita nak semak measure angle. So memang semua sudutnya adalah sudut 90 darjah. Kalau tak percaya kita gerakkan, dia pun still dia sama juga. Tak ada perubahan apa-apa. Dia adalah 90 darjah. Okay, dan seterusnya saya akan membina segi empat sama pada garis BC dan garis AC. Kita akan membuang masa. Translation arrow tool, kita akan buat circle. Okay, dengan size panjang jejari dia BC. So construct circle by center plus radius. And then pada garis BC dan titik B dan C, construct perpendicular line. Dan ada titik persilangan di sini, kita tandakan dia. Dan titik persilangan ini kita akan labelkan dia. Alright, kemudian translation arrow tool, tandakan start dengan C, G, F, B, construct segment, dan kita akan hide dua garis putus-putus dan dua bulatan ni lah. So display hide path object. Cuba kita uji tengok macam mana bentuk segi empat kita. Alright, ni bentuk dia lah. Benarkah segi empat sama CGFB ini mempunyai panjang sisi yang sama? So untuk melihatnya, mari kita cuba tandakan pada setiap sisi segi empat sama ini dan kita measure length. So terbukti. Dan kalau kita gerakkan kita punya cursor ni, memang samalah, terbukti So sama juga dengan ABED, kita tandakan dan kita gerakkan kita punya point lah. Dan measure length. So sama juga. So perkara yang sama berlaku. So ini adalah segi empat sama, dia mempunyai sisi yang sama. Kita akan membina segi empat sama pada garis AC. Alright, tanpa buang masa, tandakan pada point A dan C serta panjang AC. Construct circle by center plus radius. Dan pada point yang sama juga kita akan bina perpendicular line. So construct perpendicular line. So ada titik persilangan di sini dan kita tandakan dia. Right, so labelkan. Dan dalam pada masa yang sama gunakan translation arrow tool. So kita akan construct segment. Sorry, kena betul pusingan ini, kalau tidak segi empat kita akan jadi segi tiga pelik. So construct segment. So yang tak perlu kita hide, dua bulatan dan dua garis putus-putus ni kita hide. So display hide path object. So lengkap kita punya raja lah. Kita boleh gerakkan dia lah. Alright. Untuk melihat segi empat ACIH ni adalah segi empat sama, kita akan
gunakan marker tool dan kita akan uji sama ada benarkah ia segi empat sama. Okey. So kalau melihat pada sudut ini dia adalah segi empat sama. Tapi tak apa, kita cuba juga check. Okey. Translation arrow tool, so tandakan dan kita lihat sudut dia, measure angle. So memang 90 darjah lah. Right, so dalam pada masa yang sama kita nak tengok juga sisi dia adalah adakah ia mempunyai panjang sisi yang sama. So measure length, so memang terbukti lah panjang dia pun sama juga. So this point ni semua kita hide. So display height measurement, sebab kita punya objektif nak tengok apakah perkaitan ataupun hubungan setiap panjang sisi segitiga bersudut tepat ini. Mari kita lihat luas kawasan bagi setiap segi empat sama. Ada 3 segi empat sama ni, kita nak tengok luas dia. So kalau secara pandangan kasar kita tahu yang ACIH ni luas kawasannya adalah yang terbesar compare dengan dua lagi inilah, yang dua segi empat sama ni. Alright, so kita akan gunakan translation arrow tool. So kita akan start dengan ACIH, construct quadrilateral interior, measure area. Okay, so proses yang sama juga kita akan buat pada dua segi empat yang sama ni. So kita akan mulakan pada B, C, G, F, construct quadrilateral interior, measure area. Okay, so kita dapat area dia. Sama juga A, B, E dan D. Construct quadrilateral interior, measure area. So kita dah jelas di sini bahawa area untuk ACIH adalah yang terbesar compare dengan area lagi dua segi empat sama ni lah. Kalau kita gerak-gerakkan dia pun memang sama lah, dia yang paling besar ACIH. Ok, tikkan pada area ACIH, area BCGF dan area ABED. Measure, number and tabulate. So kalau kita double click di sini akan ada satu lagi row untuk data yang lain pula, dan apa kata kita gerakkan dia, kita nak tengok macam mana hubungan data ni. Okay, sama juga. Okay, gerakkan lagi. Okay, sama juga, gerakkan lagi dekat sini pula. Mari kita lihat apa akan jadi sekiranya kita tambahkan area untuk ABED dan area BCGF. Okay, so dengan menggunakan number calculate, dan kita nak tengok bagaimana hasil tambah dua area ni lah. So area ABED tambah area BCGF, then okay. So mungkin kita boleh sekarang kita gunakan number dan tabulate. So just kita nak check lah, kita nak gerakkan segitiga ni. Okay, sama juga. Okay, sama juga, kita gerakkan apa jadi. Sekiranya anda melihat tabulate daripada data yang telah kita bina ini, dan sebenarnya kita dapat satu kesimpulan yang jelas bahawa area ACIH adalah hasil tambah. Area ACIH adalah hasil tambah bagi dua area ABED dan area BCGF. Sebenarnya hubungan ini dikenali sebagai teorem Pythagoras. Kita boleh lihat bahawa setiap sisi segitiga bersudut tepat ini mempunyai hubungan di antara ketiga-tiga sisinya. So the conclusion is, when the triangle has a right angle 90 degrees and the square are made on each of the three sides, then the bigger square has the exact same area as the other two square put together. It is called Pythagoras theorem and can be written in one short equation: a squared plus b squared equal to c squared. Alright, well done. See you next time. Thank you very much.